Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan Datuk Pengerusi, para imam, ahli yang terkuasa Masjid Al-Hakim, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla setelah Allah SWT anugerahkan kita boleh duduk lama dengan keluarga, sehingga sampai peringkat sebahagian daripada masyarakat sayang nak tinggal, nak berpisah dengan anak-beranak ni. Sampai maya pun tak pergi lagi masjid. Hari Jumaat dia pergi. Dia kata payah nak tinggal, moga besok dah jadi tok email ni. Nampaknya begitu. Di mana-mana masjid kita pergi pun itulah maklumat yang kita terima, bahawa masyarakat masih lagi menggunakan PKP untuk berada di rumah masing-masing. Dia tak mau letak jawatan imam interim. Maka kita tengok tidak begitu meriah lagi masjid. Dengan penjarakan yang ada ni, patut keluar habis dari masjid tu. Cuma perbincangan kita sebagaimana diterbuat oleh pengerusi tadi, bagaimana kita satu pakej sekeluarga ke syurga, insya-Allah. Kita kata nak berhijrah, habis anak beranak ke syurga, itulah yang menjadi cita-cita dan harapan kita bersama. Kalau orang tanya nak pergi syurga, semua jawab nak belaka. Tak ada orang jawab tersegi. Betul? Bila kita tanya pula nak pergi berapa orang, dia kata nak pergi belaka. Semua anak beranak mau angkat pergi. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan muhasabah di dalam program kita ni, pakej ke syurga sekeluarga. Adakah menepati dia punya cara-cara ataupun kaedah yang kita nak, yang kita rancangkan, supaya kita dapat bersama di dalam syurga yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, uiddat lil muttaqin. Allah kata, aku sediakan syurga ini bagi orang yang bertakwa. Artinya nak sampai ke syurga ada lorong, nama dia lorong takwa. Seperti yang menjadi agenda tetap para imam, khatib, setiap hari Jumaat mesti sebut ittaqullah. Kalau khatib tak sebut, makmum kena bagi tahu, tinggal rukuk tu, tinggal rukuk khutbah. Kan? Maknanya bila kita kata ittaqullah, hendaklah kamu takut pada Allah Azza wa Jalla, bermakna itulah al-wasiyatul awwalin wal akhirin. Inilah wasiat kepada orang yang dulu dan orang yang kemudian. Anittaqullah, hendaklah kita takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, dalam program yang kita bincang ini, kita baca surah At-Tur. Kita tadabbur satu ayat daripada surah At-Tur ayat 21. Yang ada Quran tu buka. Tengok dalam handphone ada dalam Quran. Yang duduk kat rumah tu buka tafsir dia. Surah At-Tur ayat 21. Allah SWT sebut dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum
wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Maksudnya dan orang-orang yang beriman. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama orang nak menyertai pakej kita ni, iaitulah orang yang beriman. Kalau dia tak beriman, baik mana, setara mana baik dia, tinggi mana darjat dia, dia tak boleh masuk. Sebagaimana apa yang telah berlaku kepada keluarga Nabi yang terdekat. Orang yang paling rapat dengan Nabi SAW yang mengganti bapa dia, siapa dia? Abu Talib. Kalau Abu Jahal tu, Abu Lahab tu dekat juga, pak saudara dia, tapi bahasa jenis hak beken sikit ni. Nah, sehingga kita boleh sumpah dia ni dalam solat kita boleh sumpah. Dalam semaya boleh sumpah, luar semaya pun boleh sumpah. Siapa? Abu Lahab. Kalau sumpah Abu Jahal atas semaya. Dia tu sama-sama jahat belaka dua tu. Jahat dia ni Abu Jahal tak boleh sumpah. Tidak. Contoh kita. Tabat yada Abi Jahlin. Agak-agak mana? Sah tak sah semaya gitu. Tak boleh. Abi Lahab ya boleh. Tapi yang besarnya iaitulah Abu Talib. Sebab dia membela Nabi SAW sampai dia mati. Maknanya begitu besar rapaknya dia sehingga dia mati. Dia bela Nabi SAW. Tetapi oleh kerana tidak ada connecting, apa connecting? Keimanan tidak ada, maka dia tak boleh masuk pakej. Cuma Nabi boleh bantu dia sikit je. Lepas pada dia mati Abu Talib, pak saudara dia Abbas tanya, apa yang kamu boleh bantu Abu Talib, pak saudaramu? Nabi kata, kalau tidak syafaat aku dia duduk dalam neraka, tapi oleh kerana dengan syafaat aku dia duduk duduk di pinggir neraka, selai sekat buku lali, tapi panas sampai ke otak. Itu je lah yang mampu dia buat. Tapi nak selamat dia pun tak boleh, sebab dia tidak ada aman. Maka pakej kita ni yang pertama, para jemaah sekalian, tuan-tuan kena tulis, yang pertama sekali, syarat nak pergi ke syurga, kita sekeluarga kita ni mesti ada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil pakej bersama. Sekarang ni kita tengok ramai di antara orang yang baik-baik, keluarga pendakwah, tapi bila kita bercakap tentang keluarga, menangis dia. Dia kata, mak saya, keluarga saya belum Islam. Kita pun terharu, nak buat macam mana? Nah, orang yang bukan Islam terus ni, atas dunia ni dia relax ya, sebab memang dia yakin tak ada kembali semula. Tapi mereka yang sudah masuk Islam, yang sudah beriman dengan kebangkitan semula, sedih sangat-sangat dia. Kita tumpang sedih bila kita dengar begitu. Maka Allah kata walladzina amanu, itu syarat yang pertama. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Syarat yang keduanya, yang dituruti oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman. Kita beriman, anak-anak kita beriman semua, alhaqna bihim zurriyatahum, maka kami akan himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga. Ini yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, orang ni akan berkumpul balik dalam syurga. Allah kata apa? Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tidak kata kalau mu nak mari pakej aku ni kena ambil potong sikit dia punya darjat bapak dia ke anak dia, lah, masing-masing bawa diri. Cuma bagaimana nak berkumpul, ini dibahaskan oleh para ulama. Sedikit pun kami tidak akan mengurangi pahala mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Setiap kita ni terikat dengan amal kita. Mana kalau kita buat amal baik, kalau kita buat perkara-perkara yang baik, insya-Allah itulah yang kita akan dapat. Dalam tadabbur kita kepada ayat Quran, Allah kata bima kanu ya'malun. Bima, dengan sebab amalan kamu, Allah beri syurga. Dalam ayat lain, ayat neraka, Allah tak kata bima, ada ayat yang disebut makanu, aku balas apa yang membuat. Maksudnya satu-satu. Tapi nikmat syurga dia tak balas satu-satu. Dia balas pahala ni 1/10. Itu paling rendah.
Tinggi 1,700. Tinggi lagi, dalam bahasa sekarang dia panggil unlimited. Allah kata, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, tanpa limit. Tuhan nak bagi berapa, itu hak dia. Jangan duduk pertikai. Yang kita hari ni, kita bukan nak pertikai hak Tuhan, kita pertikai kita ni cukup syarat ke tidak nak pergi syurga. Semua keluarga ni cukup syarat ke tidak, itu yang kita takut. Maka daripada ayat ini surah At-Tur kata di Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang panggil habrul ummah wa turjumanul Quran, pakar tafsir Quran bagi umat ini. Allah Ta'ala, kata Ibn Abbas, Allah SWT menceritakan dalam ayat ini tentang an fadlihi wa karamihi wa amtinanihi. Allah cerita dengan kelimpah kurnia-Nya, kemurahan-Nya dan nikmat yang dia beri. Dan ihsan Allah Ta'ala, iaitulah mana-mana orang beriman mana-mana orang-orang yang beriman, kemudian diikuti oleh zuriat dia beriman juga, Allah Ta'ala akan letak satu darjat dalam syurga. Boleh duduk sekali. Sehingga ada katakan, contohnya ayah dia darjat, kita kata tingkat 5. Anak dia tak dapat, rendah sikit kan. Wa in kanu dunahu fil amal. Ibn Abbas kata walaupun kurang sikit darjat dia, tapi dia buat naik tingkat 5 juga, supaya tenang hati dia. Panjang ni perbahasan ulama sini ni, satu level ke satu pangkat. Tak okay, sama orang buat ibadat banyak dengan ni buat sikit. Ada ulama tafsir panjang dia bahas, dia kata darjat tak sama, cuma diletak sekali. Anda duk fikir bila baca tafsir ni, nampak penat juga ulama tafsir nak menjelaskan ayat ni. Maknanya orang yang beriman, kita ni bapa, bila kita buat amal soleh sehingga kita dapat darjat yang tinggi, tapi anak kita tidak selevel dengan kita. Beriman. Kan dalam ayat Quran Tuhan kata wa minhum zalimun li nafsi wa minhum sabiqun bil khairat, kan. Ada orang yang zalim, buat zalim diri dia, maknanya buat dosa. Tapi ayah dia tinggi darjat. Macam mana nak buat supaya tenang hati bapa ni? Maka Allah Ta'ala beri dengan syafaat dia, dia boleh angkat anak dia yang lebar rendah tadi naik pangkat. Maka di situ kata para ulama, naik pangkat tapi darjat lain. Jadi waktu anak duduk tadabbur ayat ni, kita duduk mikir waktu kita pergi Mekah lah contoh dah. Kita diberi tingkat 20. Anak kita duduk tingkat 15, bilik lain-lain. Berasa susah hati ke tidak? Hai, mana fikir sama tingkat lain-lain. Maka diangkatnya tingkat sama, tapi ayah dia duduk di bilik suite, anak dia bilik biasa. Tak sama juga darjat. Tapi level dekat tingkat tu sama. Kita duduk mikir, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ulama tafsir begitu halus detail nak ceritanya. Allah Ta'ala beri kepada kita kedudukan yang tinggi apabila bapa tu baik ataupun anaknya baik. Hak comelnya dua-dua, ibu bapa dan anak-anaknya orang yang soleh, solehin, maka level dia sekali duduk dalam syurga nanti insya-Allah. Itu kata Ibn Abbas. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala syarah balik pendapat ini. Dia kata apa? Dia kata orang mukmin akan duduk dalam level yang sama di akhirat esok, walaupun darjat kita rendah, supaya Allah Ta'ala nak tenangkan hati mereka semua boleh duduk sekali. Inilah di antara nikmat yang besar. Kita kata Alhamdulillah. Maka tafaddulan minallah, adapun ayah boleh buat naik anak dia dalam level, itu kedudukan bapa. Maka supaya kita dapat bersama pada jemaah sekalian, syarat yang pertama tadi iaitulah ibu bapa kena jadi orang baik. Jangan duk marah, hayu mu kena jadi orang baik, aku dulu, jangan anak dulu. Baik. Andai kata ayah dia kurang orang baik, tapi dari sudut amalannya tak berbanyak, kita nak bandingnya pun takut tak kena. Macam kita lah sebenarnya, kita bukan kita sendiri. Buah orang lain dia kata pandai-pandai dia, macam dia warak sangat tak.
Kita hari ni mari masjid. Mari, alhamdulillah. Tapi dari sudut amalan-amalan sunat lain macam mana? Ada turun daripada rumah ke masjid. Sampai di masjid, adakah kita orang panggil amalan sunnah yang dari masjid tu rapat molek ke tidak? Masuk dengan SOP syariatnya cukup. Nah, SOP hak pakai topi itu cerita lain. SOP syariat. Kita masuk dengan tahiyatul masjid. Kita masuk dengan duduk sahawal. Kita bolak-bolak sambil duduk tunggu solat kita berzikir, baca Quran. Maknanya itu dia panggil darjat. Ataupun biasa-biasa je mari duduk menyandar dia tunggu orang komat. Nah, anak dia pula darjat tinggi. Masya Allah. Tiba-tiba pak cik ni masuk dalam syurga. Tinggi darjat. Dia pula rasa pelik. Dia tanya malaikat, kenapa aku tinggi darjat ni? Allah, ini ahli ayah pula. Tadi bapa. Buat naik anak. Ni anak macam nak naik ayah kita. Boleh ke tak boleh? Malaikat jawab, Allah SWT angkat darjatmu dalam syurga ni boleh tinggi walaupun kamu di dalam dunia dia tidak banyak. Dengan apa? Bistighfari waladika laka, dengan sebab anak kamu du istighfar pagi petang siang malam, rabbighfirli wali walidayya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi siapa yang sayang kepada ibu bapa dia, paling lekeh, kata orang Kelantan, paling lekeh, paling kurang 5 kali lepas solat mesti rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosa aku dan bapa. Paling ringan sekali. Kata-kata kita, kau tak cukup 5 kali. Dia kata, ustaz jangan tanya lah. Tak kena nak royak kau ya kita punya ibadat. Ana selalu gurau. Ana kata kalau tak nak jawab kerana takut ria, jangan jawab. Ada setengah orang tanya, solat-solat hari ni? Tak boleh jawab. Awak puasa hari ni? Sampai minta maaf. Takut ria, kata jangan jawab. Yang saya bimbangnya takut tak boleh jawab sebab tak ada. Itu yang kita bimbang sekali. Pokai dah 5 kali sehari tak boleh kata rabbighfirli wali walidayya. Bakhil sangat kalau kita dengan ayah kita. Kupik sangat kalau kita dengan orang tua kita. Sampai 5 kali pun terlupa. Kadang-kadang terlupa juga mari. Main dengan sibuk benda lain ni pakai gitu je. Sudah maya pakai bangun coh kak. Subhanallah pun tak ada nak kata. Dah saya duduk tunggu ni. Ada satu masa kita duduk dalam masjid, tiba-tiba pak cik ni lompat. Bom. Jadi sudah maya sunat. Ada lagi dia tangga kata ada masyarakat apa laju sangat lagi sini. Siapa lompat orang pergi. Lama PKP ni tak apa loro baik, loro luar. Lama tak ada loro tu. Oh dia kata maaf lagi. Dia pun tak apa kena kita. Ada orang call saat ni. Jadi saya nak Allah, kita kata masya-Allah tabarakallah. Orang call, telefon, hok ada nombor lah ni zaman kita lah ni. Orang panggil, boleh panggil balik. Nak ugi apa sih ya. Tapi lompat habis lakah orang ni sebab tak ada nak zikir ni kan apa? Sebab orang panggil. Hak Tuhan panggil kita buat Allahu akbar. Kita kata banyaklah kita muhasabah para jemaah sekalian. Maka dua-dua Allah Taala akan kumpul balik dalam syurga nanti, wattaba'atum dzurriyyatum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah Taala akan kumpulkan balik. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Cuma di akhirnya Tuhan kata kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu tergantung, tergadai dia dengan amalan yang dia buat. Sebab Allah Ta'ala tak akan sama darjat manusia dengan sebab amalan dia. Cuma dengan sebab syafaat, dia boleh naik darjat. Kita kata Alhamdulillah. Maka di antara faedah ayat ini, yang pertama sekali, iaitu Allah Ta'ala letak syarat. Syarat nak pergi syurga, iman. Maka menjadi kewajipan kepada kita. Apa wajib pada kita? Iaitu menjaga iman kita. Ini yang wajib. Oh dia kata ustaz, semenjak saya jaga, saya beriman ni, saya tak pernah lagi ucap kalimah kufur. Kita tak ucap kalimah kufur, tapi kadang-kadang perbuatan kita boleh merosakkan iman. Maka itu wajib kita kena jaga. Apa dia perbuatan yang boleh merosakkan iman? Ana bagi, oleh kerana masa kita terhad, saya bagi rujukan. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Mestika Hadis. Kitab Mestika Hadis ni semua orang ada dah. Jarang surau masjid tak ada kuliah Mestika Hadis. Kitab yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia. Zamil Turazak lagi tak silap kitab ni. Kan? Dalam kitab ni, dalam jilid yang pertama, bab yang terakhir, dalam bab kewajipan menjaga iman,
dia telah senaraikan kepada kita lebih daripada 50 perkara yang boleh merosakkan iman. Kita kan ada, tak bunuh dah. Jangan tak bunuh dah. Dengan kata-kata kita, dengan i'tiqad kita, dengan perbuatan boleh merosakkan iman seorang itu. Maka syarat nak dapat kedudukan yang sama ini, iaitulah syaratnya beriman. Kerana Allah Taala sebut dalam surah Al-Muddathir ayat 48, Tuhan kata apa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang yang tidak beriman, Allah Taala tidak beri manfaat sebarang pertolongan yang nak diberi oleh siapa-siapa di akhirat esok. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala riwayat satu hadis. Hadis ni kalau kita baca rasa sedih. Orang panggil menyayatkan hati. Nabi Ibrahim di antara doa dia, tanda tuan-tuan doa Nabi Ibrahim ni, dia kata wala tukhzini yauma yub'atsun. Doa Nabi Ibrahim wala tukhzini yauma yub'atsun. Tengok dalam surah dalam ayat Quran ni, Nabi Ibrahim kata, ya Allah, jangan engkau hina aku pada hari dibangkitkan. Pada hari dibangkitkan jangan hina aku. Ini doa ni menarik untuk kita baca supaya jadi amalan kita. Wala tukhzini yauma yub'atsun, tulis surah Asy-Syu'ara ayat 87. Mu jangan hina aku ya Allah pada hari dibangkitkan. Itu doa Nabi Ibrahim mustajab. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah. Hari kiamat esok Nabi Ibrahim jumpa dengan ayah dia. Ala wajhi Azar, ayah dia muka dia berdebu, orang panggil kotor lah, cemar. Ibrahim tengok, ayah dia. Dia kata, bapa, alam aqul laka la ta'sini. Saya dah bagi tahu kan atas dunia ni, jangan langgar ajaran saya, jangan derhaka pada saya. Ayah dia kata, fal yaum la asi. Hari ni aku tak derhaka lagi. Dan buat apa dia akhirat baru tak derhaka. Kerana ayah dia Azar ni pembuat berhala. Nabi Ibrahim ni berlawan dengan berhala. Ibrahim pun angkat tangan, ya Rabbi, bukankah engkau telah berjanji dalam doa aku wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hina aku pada hari dibangkit? Manakah manusia yang lebih hina bapa dia sendiri dalam keadaan macam ni? Allahu akbar. Ibrahim cuba nak bantu ayah dia. Allah Taala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Ibrahim, mu tahu kan aku tak akan benarkan orang kafir masuk syurga. Macam mana mu nak tolong? Ibrahim sedih, tak ada harapan dah. Dia nak balik ayah dia, nak keluar daripada neraka. Fayuqalu ya Ibrahim unzur ma baina rijlaik. Ibrahim, mu tengok bawah kakimu. Tengok bawah. Fayanzur fa idza bi zaykhin mulattah. Dia tengok seekor hayawan yang kotor. Fayu'khazu bi qawaimihi, malaikat mari ambil kaki dia, fayulqa fin nar, dicampak dari neraka. Mana Allah Taala tak nak malukan Ibrahim, ditukar rupa ayah dia tu dari Azar kepada rupa hayawan, maka orang tak kenal lagi ayah dia. Ibrahim pun tak malu. Tapi nak bawa ke syurga tidak ada. Ini hadis ini dalam Bukhari. Yang kedua, faedah yang kedua ataupun tadabbur yang kita dapat daripada ayat ini, ayat surah At-Tur ini yang kedua, inna fadlallahi wasi'. Limpah kurnia Allah Ta'ala itu sangat luas. Limpah sangat luas. Allah Ta'ala tidak kurangkan pahala amalan kita sedikit pun. Kalau dia nak beri, dia beri tambahan. Dalam ayat ni, wa ma'alatnahu min amali. Aku tak kurangkan pahala kamu. Contohnya dalam masalah ni. Bila kita panggil anak kita masuk sekali duduk tempat kita, tidak kata, aku terpaksa kena duduk tepi lah sikit, mau mari duduk kerusi pula. Tuhan bagi hak lain. Jangan kata bimbang tak. Cerita ni sama dengan kelebihan kita bagi makan orang buka puasa. Ingat faedah kita buka puasa kan? Nabi kata man fattara saiman. Siapa dia bagi makan orang buka puasa, maka dia boleh pahala orang puasa dan tidak mengurangkan pahala orang itu. Bayangkan kalau kita nak pergi makan orang bajuk buka puasa, pahala kita tinggal 90%. 10 kita beri ke orang tuan buka puasa. Agak-agak tuan-tuan nak pergi ke tak segi.
Saya tak segi dah. Baik kita beli cendol makan rumah kita pada kurang pahala kita. La yang pahala dia tidak kurang. Allah Ta'ala beri hak lain kepada kita dengan sebab kita beri makan orang buka puasa. Ini maknanya dalam masalah ini Allah Ta'ala tidak kurangkan pahala kita, tidak kurangkan pahala amalan kita, walaupun kita bawa keluarga kita dengan izin Allah Azza wa Jalla untuk naik pada darjat yang tinggi. Baik. Yang ketiga, faedah yang ketiga daripada ayat ini, adlullahi azza wa jalla. Allah Ta'ala maha adil. La yu'akhazu ahdan bizambi ghairihi. Allah Ta'ala tidak akan ambil dosa orang lain letak atas kepala kita. Dosa dia tanggung. Dosa kita tanggung. Habis macam mana pula dengan tanggungjawab? Kita kena ingat ayat itu tak habis. Ayat ini tidak habis. Dosa masing-masing, dosa peribadi itu tak ada siapa tanggung dosa orang lain. Tidak kata kita ambil dosa dia bagi kita, kecuali bersebab. Berapa bersebab? Sebab ni kita kena tanda tuan-tuan, sebab yang pertama dia panggil dosa bersebab. Contohnya kita jadi penganjur kepada majlis maksiat. 500 orang masuk majlis ni dengan sebab kita anjur, maka semua orang mari colek belaka atas kepala kita sebab kita panggil dia mari. Baik. Dalam bab keluarga macam mana? Sama juga. Bila ayah dia, suami tidak bertanggungjawab, dia biarkan isteri dia, anak-anak dia tak solat, tidak menjaga aurat, tidak menunaikan tanggungjawab terhadap Allah Azza wa Jalla, kita lak anak maya ke tak tu? Biar ke dia lah. Kubur masing-masing, tidak biar ke dia. Dia di bawah tanggungjawab kita. Kalau kita tak suruh solat, sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis, muru auladakum bis salati li sab'in. Kita kena suruh anak kita semaya. Bermula daripada mana? Bermula daripada umur 7 tahun. 7 tahun ni orang panggil umur ajar-ajar barulah. Kan kita anak sekolah belajar tu. Tapi suruh dia semaya. Walaupun luar waktu, suruh semaya. Contohnya anak tak saya bangun. Kita kejut pukul subuh, pukul 5, pukul 6 pagi, tak mau bangun. Dia bangun pukul 8 pagi. Bangun dah, ambil wuduk. Maya subuh. Maknanya kena didik dia sampai mereka tak boleh dia cuai. Jangan dia tak solat. Luar waktu, tak apalah. Peringkat awal. Ini peringkat dipanggil peringkat tadrib. Dalam bahasa kita, dia panggil tadrib, peringkat latihan. Sampai berapa tahun? Sampai 10 tahun. 10, Nabi kata wadribu. Kutih. Kalau wadribu ni bukan yang ambil kotak pinyak. Macam pinyak orang kena orang besar. Maknanya kita pinyak pulah telinga, ambil lidi kau sikit-sikit, tak maya dia. Biar dia takut. Tapi bila sampai 15 sudah masuk tanggungjawab, pada waktu itu kalau kita biarkan anak tak salat tanpa kita, maka di situ ibu bapa bertanggungjawab. Dia panggil tasabbuh. Dosa orang lain mari pada kita dengan bersebab. Kita kita kata isteri kita biar anak pergi mana apa. Anak-anak perempuan kita nak pergi ke mana pergi. Tutup aurat kita tidak, jangan ditanya. Itu kebebasan hak kita kata itu tanggungjawab. Maka dosa tu mari. Ada setengah bapak ni bila dia kahwin ke anak, dia kata beres dah dia. Anak dia menikah dah. Kita kata tuan, ingat anak kahwin, nafkah dia berpindah kepada suami dia. Tak ada lagi nafkah kita. Hak kita nak sedekah tak ke anak kita. Tapi dari sudut tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar, wajib ke atas bapa menjalankan tugas. Dan kita tengok anak kita perempuan tak tutup aurat. Suami dia pula pasal jenis takut ke bini. Kita direct kat sini. Setengah orang dia jawab balik, dia kata saya tak takut dia ustaz, dia tak takut saya. Itu masalah juga. Pernah juga dah. Dia kata saya tak takut ke bini, tapi bini tak takut kita. Kata dua-dua lah, 2 kali 5 yang dengan dia tu sama ya. Nah. Maka kita bapa kena tanggungjawab. Awak ni tanggungjawab ni, isteri tak tutup aurat, tak semaya ni. Dan mana kita ibu bapa mesti nasihat, mesti tak boleh lepas tangan. Itu yang pertama, artinya dosa yang bersebab wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa orang lain tak mari kita, tapi kalau bersebab mari. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sebab kita buat kesalahan kepada dia. Ingat,
Di akhirat esok ada satu kumpulan, nama dia kumpulan muflis di akhirat. Orang yang buat zalim kepada orang atas dunia, tak kira lah zalim sama ada kita pukul dia, kau kita ambil barang dia, kau kita buat dosa dia, mengupak dia pun tak boleh. Ini kita takut lagi. Bila sampai di akhirat, dia dakwa kita depan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, dia ni zalim, ambil harta saya. Tuhan kata, mau ambil pahala dia. Habis pahala kita ni. Enggak pahala kita nak banyak mana. Kalau seorang dua kita buat nyanyi, mungkin ada lagi aset kita. Tapi kalau ramai sangat dah, berjujuk, beratur mari nak dakwa kita, habis. Pahala kita habis. Pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diambil dosa itu dicampur atas kepala kita, summa turiha finnar, kemudian dicampur ke dalam api neraka. Ini masalah kita. Maknanya dosa dengan sebab jinayah yang kita buat, maka orang ni akan beri pada kita. Kalau tidak, tak. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi dia apa dia buat, mung apa yang kamu buat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda kita tadabbur faedah yang keempat daripada ayat ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala ayat ini memberi khabar gembira yang besar yang akan menggembirakan kita para jemaah sekalian. Apa dia? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan limpah kurnia Allah Taala, dengan rahmatnya kamu akan gembira. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Taala beri lebih baik apa yang kita nak. Kan? Di antaranya kata di ulama tafsir, kita nak suka sangat kita ni kalau kita boleh berkumpul balik di akhirat esok bersama dengan keluarga kita sebagaimana kita suka berkumpul atas dunia. Kita kalau hari-hari lain kita akan buat hari keluarga lah. Kalau anak dah besar-besar duduk jauh-jauh, dia ada satu kali setahun mesti ada hari keluarga. Tidak ada kan? Tak kira lah tu. Di antara menu ni bakar kambing lah, bakar apa. Jadi di antara khabar gembira Allah beri kepada kita, mu dengan keluargamu akan jumpa balik di akhirat. Timbul lagi soalan. Banyak juga soalan. Di antaranya dia kata, kalau orang tak kahwin macam mana? Ada keluarga tidak di akhirat? Penat juga duk main dengan benda-benda hak gaib ni nak jawab kan. Orang tak nikah, ada keluarga dia di akhirat. Itu kuasa Allah SWT. Lalu ni kita tersudut memikir. Dia kata orang lelaki boleh bidadari, orang perempuan boleh apa? Dia tanya soalan itu kan nak jawab. Tak boleh bidadara tak? Kita kata kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-gala. Yang penting kuasa kita lah ni, panjang perbahasan ulama tu, tapi yang kita naknya, kuasa kita lah ni, bagaimana kita nak pergi ke syurga. Itu kena cari bagaimana menyampaikan kita ke syurga. Itu yang paling utama. Baiklah para jemaah sekalian, 4 perkara. Yang kelima dia panggil al-ihtimam bitarbiyatil abna. Mesti kita mengambil tanggungjawab mendidik anak-anak kita, barulah mereka ini ada jaminan insya-Allah untuk bersama dalam syurga. Yang pertama sekali, kita jaga dari sudut keimanan pada Allah Taala. Buya anak kita beriman dan biar mantap iman dia. Tak kira lah kita masuk kelas fardu ain, kelas pengajian akidah, kelas pengajian tauhid, baru kita boleh jamin anak kita tu insya-Allah bila dia mati dalam keadaan beriman. Ini yang besar. Kemudian yang kedua, kita kena pengajian yang pertama yang menjadi asas yang tak boleh kita tak beri kepada anak kita, iaitulah pengajian Al-Quran, mengaji Quran. Kena pastikan anak-anak kita semua boleh baca Al-Quran. Dia kata dia boleh baca dah. Kita kadang-kadang pakai tak dengar anak kita baca Quran. Saya atas dah anak kita ngaji kelas Quran. Patut ayah dia dengar, kau tak dengar anak baca, tak tahu. Khabar-khabar bunyi pelik duk main wala boli kata bila budak-budak ni ngaji. Mula kita celik mata. Cikgu mana ajar lagi ni? Ustaz mana? Ustazah mana ajar lagi ni? Kita dulu kena pastikan biar budak tu boleh. Kalau kita tak boleh juga, kita pun kena belajar sekali nganuk juga ngaji Quran. Zaman kita hari ni alhamdulillah para jemaah sekalian, ramai ustaz-ustaz kita buka kelas online ngaji Quran tak boleh. Murajaah Quran boleh kelas online. Nak mengaji mesti talaqi syafahi.
Kalau nak ngaji juga kok online pun tak apa, tapi biar kita berdepan kita dengan dia. Kita baca dia dengar, dia tasahih. Boleh gitu. Jadi ada orang buat kelas khas lah ni. Dia panggil Zoom lah, apa macam-macam alat musim PKP ni, banyak mazhab baru keluar. Kita baca. Kita sendiri pun pelajar-pelajar tu kadang-kadang ustaz dia suruh dia baca kok WhatsApp ni, baca, lepas tu ustaz tegur balik. Tak tahulah dia baca tu, dia tengok Quran ke tidak ke. Macam mana muka kelas tahfiz ni, depan kita tak ada. Adanya gambar dia mari. Kita kata wallahu alam. Yang penting dalam bab Quran ni perlu kepada syafahi, mesti mulut ke mulut. Biar nampak, tak guru boleh nampak gerak mulut. Ghairil maghdu. Waghdu tu muncul mulut mari dah. An'amta macam mana dia punya. Jadi kalau dengar saja, pas kita baca seorang, garanti betul kita baca. Betul tak? Kalau kita baca seorang, ayah kena belakang dohak saya ni. Oh lah, suruh orang dengar bunyi pelik. Mana wala boli. Mana ada. Jadi ini yang panggil Quran mesti daripada kecil. Karena itu pendidikan awal kanak-kanak bukan lagi melompat di tadika, awak anak-anak kita ni, iaitulah mengenali Al-Quranul Karim. Itu yang paling besar. Kemudian bila duduk di sini, barulah dia besar. Quran mari serentak dengan itu kita masuk kelas para duain, mesti belajar ibadat-ibadat yang jelas yang kita kena belajar. Kemudian selepas daripada ibadat, solat kita pasti anak kita betul maya. Kemudian mari rukuk Islam lah mudah sekali. Solatnya, puasa, zakat mungkin dia tak ada harta lagi, kecil. Maka yang seterusnya yang kita wajib supaya kita didik anak-anak kita ni dalam bab penjagaan al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Ana baca dalam satu kisah. Kisah ni menarik tuan-tuan untuk kita ambil perhatian. Iaitulah kisah apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni orang kenal belaka, terkenal dia ni dengan warak dia. Tapi dia warak tu bila ke Umar Abdul Aziz dia warak. Baru ni kita ada cerita tentang dia panggil uluwul himmah, semangat tinggi. Umar Abdul Aziz sebelum dia jadi khalifah, mewah dia, hebat dia. Tapi bila dia jadi khalifah, tukar watak dia jadi orang yang zuhud, orang popular. Kalau zaman kita ni wartawan lah, wartawan mari tanya dia. Dia kata, ya khalifah, mu belum jadi khalifah dulu hebat orangnya, dengan nampak gah lah kemewah. Masa tu dia jadi gubernur, jadi amir gubernur, masih lagi hebat. Tapi bila jadi khalifah, pun tukar watak dengan baju biasa, tak ada lagi kenderaan mewah, hidup pun zuhud. Dia kata, kenapa ya Umar? Bila orang tanya ni, Umar jawab. Dia kata, waktu aku remaja dulu, aku nak jadi pemuda yang hebat. Aku boleh, dapatlah. Bila aku muda, aku duk mikir nak tackle anak khalifah, nak buat bini. Dapat. Kahwin dengan anak orang besar. Lepas tu aku naik pangkat jadi gubernur. Dia gubernur Madinah dia. Waktu pembesaran pertama Masjid Nabi, zaman Al-Walid, yang runtuhkan rumah-rumah isteri Nabi tu, zaman Umar. Siapa ada orang kata, kenapa Umar Abdul Aziz buat runtuh? Masa tu dia gubernur, dia belum lagi khalifah. Mana dia ikut arahan. Bila aku jadi gubernur, aku duk mikir nak jadi khalifah. Bila aku boleh jadi khalifah, aku duk mikir apa lagi yang aku nak dengan. Bila jadi khalifah, dia kata apa lagi aku nak? Tak ada dah jawatan dalam dunia ni yang paling tinggi. Zaman itu khalifah ni setara dengan kita kata, nak kata Perdana Menteri ke, Presiden yang itu agung. Tapi kuasa mutlak, kuasa penuh. Jadi aku duduk mikir-mikir, tak ada lagi dunia ni semua aku dapat. Ja'at nafsu aku tawaqatun ilal jannah, nafsu aku sudah naik nak ke syurga, maka aku tinggalkan dunia. Sebab pasal itulah bila jadi khalifah, down dia punya dunia, jadi zuhud, tinggal habis hak lain. Kecil dah dunia ni. Aku boleh berlaku aku nak. Kita ni boleh jadi tak boleh berlaku lagi hak kita nak, ya jadi duk berambak ni. Nah, kalau boleh berlaku hak kita nak, rasa zuhud molek dah kita. Tak tahu lagi. Pasal Nabi kata, laukana li ibni adam wadiyan min zahabin. Kalau anak ada ni ada 2 gedung emas, dia nak yang ketiga. Nabi kata tak akan kenyang nafsu anak ada illa penuh ke dalam mulut dia tanah baru kenyang. Masuk dia kubur lah maksud.
Baiklah para jemaah sekalian. Umar bin Abdul Aziz satu hari ketika dia jadi khalifah, waktu tengah hari dia nak pergi berhad, nak pergi tidur. Mari anak dia nama Abdul Malik. Dia kata, "Ya abati, saya dengar ada satu kes penzaliman, satu kezaliman yang berlaku. Mu selesai ke tidak masalah ni? Bukan saya Umar buat zalim kau, dia zuhud dah tak ada dah. Boleh jadi pegawai dia ke apa. Mu selesai ada masalah ni. Ma tudri antasna. Mu nak selesai masalah ni lagu mana?" Qal ay bunayya aqil. Bagi aku tidur sekejap tengah hari ni. Penat dah aku semalam tidur lewat sebab duduk cara ke ada isu besar semalam. Sahartul bariha. Aku tak tidur lewat malam. Aku nak tidur tengah hari ni sekejap. Lepas maya zuhur aku pergi berjabat mula. Kata dia anak dia. Anak dia tengok. Ini kita ada pendidikan yang besar. Anak dia kata, "Ya abati. Bapa, aina laka min aina laka an ta'isha ila zuhur, di mana ke siapa dia bagi jaminan mu boleh tidur sekarang, mu hidup lagi sampai ke zuhur." Masya-Allah. Umar bin Aziz tahuk bantar dia, bikah bangun, dia kata, "Mari kita pergi sesalat dulu." Tak jadi tidur. Subhanallah. Kata di para ulama yang nyebut tentang cerita masuk syurga sekeluarga, dia kata, "Unzuru, mu tengok bagaimana Umar bin Abdul Aziz mendidik anak dia sehingga anak dia boleh mengawal bapa dia bertanggungjawabnya dengan ayah dia." Masya-Allah tabarak. Ayah sanggup ke? Ayah jamin ke boleh hidup lagi? Kita ni kadang-kadang orang tanya, perbuatan ni tak baik abah ni. Tak apalah, nanti kita pergi Mekah surga, kita taubat Mekah. Patut anak dia cuma, abah jamin kau boleh hidup lagi. Tak aja lagi kita kena kata ke anak lagu ni. Tak, kau ada dah. Tak lagi dah. Cara kata dia ajak kita. Kata apa? Maknanya anak dia boleh siapa peringkat memperingatkan ayah dia. Dia tahu ayah dia orang alim, orang hebat benar. 2 tahun lebih je pemerintah Umar bin Aziz, siapa peringkat dikatakan tak ada orang yang boleh keluar zakat masa tu. Nak bagi zakat ke siapa? Kita nak bagi dia ni, dia kata saya nak bagi kawak. Penat. Maknanya aman pada masa tu, masya-Allah tabarakallah. Kita tengok kepada pemahaman anak dia, sehingga katanya cerita lain pula kata dekat dengan dia nak mati. Umar bin Aziz ni zuhud dia tak ada harta pusaka nak tinggalkan anak. Subhanallah. Kitanya banyak duk mikirkan anak, padahal anak kaya dah. Tak ada harta. Orang tanya, "Ya Umar, ma tarakta li auladik?" Anak-anak dia kecil-kecil pula tu, tidak kata besar. Hak cakap dengan dia tadi bukan hak besar, hak habis universiti, bodoh lagi, tapi keimanan mantap, dia boleh tanya ayah dia. Dia kata, "Mu tinggal apa ke anak-anakmu hak kecil-kecil ni?" Umar jawab apa? Umar kalau kita mikir juga tak takapur tak beli lagi. Masa ada jawatan, patutnya belilah takapur. Tak mati boleh juta seorang, tidak sejuta boleh orang. Buat geng-geng takapur duk ngepe ni. Juta. Dia mari tak bayar sekali-sekali boleh juta. Kata, "Wak berapa aku mati dah ketika tu." Dia duk sibuk dia nak mati kita ya buat takapur ni. Patut bini segar boleh binti banyak. Allah masalah. Biarlah tu. Itu pandangan masing-masing, jangan marah gurau itu. Sayyidina Umar kata apa? Dengar jawapan dia yang saya rasa memang sentap lah jawapan ni. Dia kata, dia jawab kepada sahabat dia yang tanya dia. Dia kata, "In kanu salihin." Kalau anak aku soleh, walaupun aku mati, fallahu yatawalla salihin. Allah akan jaga orang soleh. Aku tak bimbang. Masya-Allah. Yakin. Wa in kanu ghaira zalik, tapi kalau anak aku tak juru, aku tak tinggal harta supaya mereka berjoli. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Kata di ahli sejarah, tak lama lepas pada Umar bin Aziz mati, tidak lama lepas pada tu terkenal anak-anak dia menjadi pembayar zakat, bukan duk cari duit zakat. Kaya. Ada khalifah lain tinggal harta kaya raya, tapi anak dia akhir sekali merempak pergi duduk di jabat zakat. Kita kata masya-Allah, inilah pentingnya menjadi orang yang soleh supaya kita dapat memberi pulangan yang besar kepada keluarga kita. Maka Allah SWT sebut dalam ayat suratul Tahrim, tanda suratul Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hei orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Allah suruh kita jaga apa? Jaga diri kita dulu. Kemudian jaga keluarga kamu daripada api neraka.
Maka kata di para ulama tafsir kata apa? Kata di Mujahid, ausu ahlikum, jaga diri kamu, maknanya kita wasiat kepada keluarga kita supaya bertakwa kepada Allah, takut Allah Taala, wa adibuhum, hendaklah kamu jaga adab mereka, kena ajar. Jangan kita lepas. Besar para jemaah sekalian, pulangan-pulangan. Kata di Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qu anfusakum wa ahlikum, ay alimu ahlikum khaira. Mengajar anak-anak kamu, ajar keluarga kamu benda-benda yang baik. Kita kena ajar. Daripada kecil, jangan tunggu besar baru nak ajar. Tak. Tak ada lah. Ada cerita orang zaman dulu, bila anak dia besar, dia tegur. Anak dia cerdik. Dia tak jawab mulut ayah. Dia pergi duduk di tangga, cari kasut ayah dia pakai. Mak. Padah dah kasut ayah ni. Ayah dia selek mata. Pasal budak ni. Orang cakap kau semaya, dia cakap kasut. Ayah tak faham. Baiknya saja ayah, tak mikir banyak. Mak dia jawab, ayah dia tu, dia bukan soal kasut, soal saiz tu, saiz. Ayah duk marah apa ke? Duk ngepek apa ke dia? Maknanya kaki dia dengan ayah sama besar dah ni. Tak seduk ngepek. Barulah cukup pinggir orang tua. Pasal budak. Kita ni kadang-kadang nak tegur anak, kita tegur daripada kecil. Kalau dah tua baru nak tegur, anak dengar ke tak dengar? Tak apa dengar dah. Dia ugut ada. Kalau mak sekali lagi sebut, saya tak balik. Bimbang juga tak balik ni. Gaya apa tak selit? Tak, balik asyik kena marah ya. Mak dia agak jadi pakai bisu selalu. Anak dia buat berapa balik. Ini yang kita bimbang hari ni. Kita tidak qu anfusakum, jaga diri kita. Wa ahlikum, Allah kata keluarga kamu. Kata Sayyidina Ali, alimu ahlikum khaira, ajar dia benda baik. Kata di Qatadah, muruhum bi taatillahi, musuh mereka taat kepada Allah Taala dan larang mereka daripada maksiat. Itulah dia panggil anak. Barulah kita boleh jamin insya-Allah sekeluarga ke syurga. Dalam surah Al-Kahfi yang kita baca, ingat ada cerita dua orang yatimaini fil madinati. Dua orang anak yatim duduk di bandar, tapi harta dia duduk di kampung. Harta dia tu zaman dulu kan, mana ada bank. Ayah dia ambil harta dia pergi gali kambuh di belakang tembok ni. Tidur situ. Tembok tempat dia gali tu, tempat dia simpan barang nak runtuh. Allah hantar mari Khidir dengan Nabi Musa AS. Dua orang soleh, salihaini, dua orang soleh dihantar suruh pergi baiki tempat simpanan harta dua anak yatim. Kata di ulama tafsir, ketika Allah Ta'ala sebut wa kana abuhuma salihah, ingat dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Dua ayah dia ni, ayah budak-budak ni soleh. Siapa dia dua ayah? Kata sebagai ahli tafsir, dia kata al-jaddus sabi'. Mula daripada tok dia lapis ke-7 dulu soleh, sampai peringkat Allah Ta'ala hantar mari dua salihah ini. Ada ulama kata Khidir pun nabi juga. Dua nabi mari baiki harta dia. Sebab apa? Sebab ayah dia orang soleh. Masya-Allah tabarakallah. Maka di sinilah para jemaah sekalian, untuk menjaminkan kita semua satu sewarga nak pergi syurga, maka kita kena bermula daripada kita sendiri jadi orang soleh, insya-Allah. Boleh kita muhasabah? Boleh. Bagaimana kita dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla? Kita mula dengan rukuk Islam. Aku dengan mengucap dua kalimah syahadah, betul ke tak betul? Sebab kata dia ulama, kalimah syahadah itu iaitulah kalimah kunci nak pergi syurga. Orang tak ada syahadah tak ada syurga. Biasanya anak kunci dia ada gigi dia ada. Tak. Kecuali gigi kunci hak baru ni pasal jenis tenis ni. Tu. Kau tu cerita lain lah tu. Makna gigi, kunci ni ada gigi. Jadi kata di para ulama, gigi la ilaha illallah itu, gigi dia tu, dia ada syarat dia, ada rukun dia. Kita nak mengucap dua, yakin kalimah la ilaha illallah bukan sekadar ucap saja. Kita kena yakin, percaya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang dipuja, dipuji kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala kata wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah.
Orang ni mesti kufur dengan tahu, beriman kepada Allah. Itu syarat. Kalau kata saya beriman dengan Allah, lepas tu benda-benda lain kita pergi langgar juga, jangan. Semaya. Waktu susah hati, duduk di pulau besar tu. Hidup memuja orang kubur besar. Kita jangan. Kita pergi melawat kubur besar, ramai orang pergi. Ada orang bawa anak kecil nampak duduk, anak dia sakit. Kata mari buat apa sini? Budak ni sakit lah, mari minta. Kata minta bukan minta dengan Allah kita ayat dia. Kata minta dengan Allah cuma nak ambil berkat. Hak sedap benarnya orang Hindu mari berubah. Ada tanda dia, tanda itu. Kita tanya, "You mari buat apa sini?" Dia kata, "Tuan kubur ni the main power." Kata bisa. Supalah kalau kita pergi situ, duk panggil lagu ni, hidup minta dengan orang kubur juga. Jangan main. Maka tahqiq berealisasi ke la ilaha illallah tu besar. Kemudian kita muhasabah pula dalam bab solat kita macam mana? Penjagaan solat. Kemudian pergi pula kepada puasa. Kita kata puasa, alhamdulillah, saya jaga semua puasa kita kata alhamdulillah. Puasa sunat buat, baru ni hari Ashura, hari Arafah kita pakat puasa, dan insya-Allah minggu depan ni hari Ashura kena kempen besar-besaran. Masjid kita ni kempen besar-besaran. Kalau ada orang yang mari nak kenduri pun kata tangguh dulu. Kita buat hari lepas pada tu. Buat hari merdeka, tak apa. Hari merdeka tak terlibat dengan Ashura. Kan? Sebab bila orang buat kenduri, mulai kambing pula, kita nak puasa hari tu, jadi gelabah lalu. Agak-agaknya puasa benar ke kambing benar? Tak tahu lagi dah. Boleh jadi puasa benar, boleh jadi atas orang lah. Hak kuat semangat, benar puasa. Hak tak kuat semangat, ambil benar. Rebah kita. Kita pergi satu-satu. Harta. Zakat kita macam mana? Bayar belakang dah. Alhamdulillah. Sumber harta, mari mana? Kan Allah Ta'ala akan tanya beberapa perkara di akhirat esok. Harta mari mana, mau pergi mana? Satu-satu kita pergi haji, pergi dah. Saya pergi dah haji. Anak-anak kita pergi haji ke tak lagi? Tak pergi lagi tu. Pitih 3 buah kereta depan tangga. Menjadi kewajipan kepada kita bapa, ibu, nasihat supaya keluarga kita ni pergi menunaikan haji. Dia kata payah ustaz. Pergi daftar tahun ni tahun 2100 baru boleh. Tak kira lah 2000 jatuh ke 200. Yang penting biar kita daftar, ada cita-cita kita nak menunaikan rukun Islam kita yang kelima. Ni ramai orang kaya tapi tak pergi Mekah. Pasal itulah saya kata, bukan syarat pergi Mekah ni ada harta. Orang nak pergi Mekah ni, dia nak pergi, Allah Ta'ala jemput, baru sampai. Kalau zakat dia tak segi, tak saudara kata, kaya mana, orang lain lebih kaya, nak beli kapal terbang pun boleh. Tapi tak pergi Mekah. Orang hidup Mekah, ada lagi yang tak pergi Mekah, orang tak pergi haji, ada. Kita naik kereta orang itu Arab, kata, berapa kali dah haji? Walau wahid. Tak sekali habuk lagi. Lepas tu, nak pergi haji kan, aku mesti haji ni, aku cari pitih ni, duduk dalam paket tu. Kita kata Masya Allah tabaraka, senang hidup dia. Mentara hidup Mekah pakai jadi. Kita Mekah juta tahun duduk, kalau tak pergi umrah, tak pergi niat haji di Arafah tak jadi, kan? Kita kata mesti muhasabah. Maka Allah Taala sebut dalam ayat Quran tadi, muhasabah kitanya iaitulah keluarga kita dalam bab ibadah, keluarga kita dalam bab akhlak, penampilan, dan keluarga kita dalam semua perkara. Biarlah kita bertanggungjawab semua sekali. Tidak kata bila dia kahwin lepas tanggungjawab. Dia kahwin, kita ada lagi satu benda, dia panggil nasihat, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan pakej kita ini berjaya. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah menetapkan azaman aku nak pergi surga satu keluarga dengan cara kita telah mendidik, kita telah cuba sedaya upaya mungkin supaya kita dapat berkumpul balik di akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Taala kumpulkan kita atas dunia ni, kita minta Allah Taala kumpul balik kita di akhirat nanti, insya-Allah. Setakat itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.